Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini saya akan bahaskan kebaikan dan keburukan baja kimia dan baja organik. Selamat menonton. Bagi penanam pokok bunga ros, terutamanya yang baru bermula, mesti tertanya-tanya apakah baja yang lebih sesuai untuk pokok-pokok bunga ros kita. Berdasarkan pemerhatian saya sendiri dan juga rujukan kepada Sifu Bunga Ros dalam dan luar negara, saya kongsikan perbahasan kebaikan dan keburukan antara baja kimia dan juga baja organik. Kebaikan baja kimia ialah ia merangsang pertumbuhan akar, menguatkan batang, meningkatkan kadar fotosintesis dan menggalakkan penghasilan daun dan juga bunga yang lebat. Tindak balas baja kimia terhadap pertumbuhan pokok adalah lebih cepat dan drastik berbanding dengan baja organik. Kita tengok pula apa keburukan baja kimia berbanding dengan baja organik. Baja kimia memerlukan sukatan yang tepat. Kalau salah kadarnya, ia akan menyebabkan pokok terbakar dan mati. Sebaliknya, baja organik boleh diletakkan dengan banyak tanpa sukatan yang tepat. Penggunaan baja kimia menyebabkan kesuburan tanah akan merosot. Ini kerana dia akan menambahkan asiditi tanah ataupun keasidan tanah. Baja kimia juga menyebabkan tanah menjadi semakin keras. Baja kimia menyebabkan populasi mikroorganisma baik dan juga cacing berkurangan di dalam tanah. Fungus baik juga akan berkurangan akibat penggunaan baja kimia. Apabila unsur-unsur seperti fungus, mikroorganisma, cacing berkurang dalam tanah, itu menjejaskan kesuburan tanah. Sebaliknya, baja organik akan menyebabkan mikroorganisma bertambah di dalam tanah, fungus baik juga bertambah di dalam tanah, cacing-cacing juga akan bertambah di dalam tanah. Semua ini menghasilkan medium atau tanah yang sesuai untuk pertumbuhan pokok. Mikroorganisma, cacing tanah dan juga fungus baik tidak suka kepada tanah yang tinggi tahap keasidannya. Berdasarkan fakta-fakta tadi dan juga daripada pemerhatian saya, jelaslah terbukti bahawa baja organik adalah lebih sesuai untuk pokok ros kita. Konsep penggunaan baja organik adalah kita memberi makan kepada tanah, bukan kepada pokok. Itu yang penting. Tindak balas baja organik adalah lebih perlahan, tetapi ianya lebih natural ataupun semula jadi. Dari segi jenis baja organik, saya tidak tumpu kepada satu jenis sahaja. Saya menggunakan tayam, saya menggunakan baja campuran udang. Anda boleh rujuk video-video sebelum ini untuk mengetahui jenis baja yang saya gunakan dan juga gilirannya. Dari segi jenama pula, pelbagai jenama terdapat di pasaran. Anda boleh pilih mana saja yang sesuai. Penggunaan mold dan juga kompos yang saya buat sendiri juga telah menambahkan lagi mikroorganisma, cacing dan juga fungus baik di dalam tanah pokok ros saya. Pokok yang subur dengan kehadiran mikroorganisma yang sihat di dalam tanah dan juga nutrien yang cukup menghasilkan pokok yang sihat dan dapat menghalang serangan penyakit. Dan ini terbukti kerana pokok saya sangat kurang serangan penyakit sebelum ini dan juga pada musim hujan pokok saya tidak diserang oleh penyakit kanker. Alhamdulillah dengan izin Allah. Tapi sejak penggunaan baja kimia yang berulang, pokok saya kelihatan sakit dan batang serta dahan menjadi kuning. Daun seperti terbakar dan pengeluaran bunga juga tidak semeriah seperti sebelum ni. Alhamdulillah, lihatlah sekarang ni hasilnya selepas 2 minggu saya merawat pokok-pokok saya, merawat tanahnya dengan menggunakan fungicide organik iaitu Trichoderma. Saya memang guna Trichoderma dari dulu dan saya galakkan rakan-rakan Rosarian juga menggunakannya.
Sila rujuk video saya sebelum ni untuk melihat kebaikan trichoderma. Saya guna tayam dan juga baja campuran udang, dan juga saya menggunakan mold yang saya buat sendiri. Mold dan kompos yang saya buat sendiri sangat membantu menambahkan mikroorganisma dalam tanah. Idea jenis kilok ni antara yang paling terjejas dengan baja kimia baru ni. Namun selepas 2 minggu dah nampak tunas-tunas baru tumbuh. Saya buang daun-daun kering dan juga dahan-dahan yang mati. Ini rose tree Bishop Castle yang meriah berbunga sebelum ni tapi sedang sakit dan saya sedang rawat. Ini gambar musim bunga yang lepas sebelum saya menggunakan baja kimia. Tengok betapa meriahnya dia berbunga. Kesimpulannya, kedua-dua baja organik atau baja kimia menyediakan nutrien yang sesuai untuk pertumbuhan pokok. Cumanya bagi pokok ros yang selalunya kita anggap dia ni pokok yang manja, baja kimia tidak begitu sesuai. Seperti yang saya katakan dalam video sebelum ini, anda boleh gunakan baja kimia tetapi memadai sebulan sekali atau 3 minggu sekali sahaja. Dan pastikan sukatannya betul supaya tidak berlebihan. Saya teringat seorang Sifu Ros memberi pesanan kepada Rosarian sebelum ni, kalau mahukan jangka hayat pokok ros kita lama, jangan guna baja kimia. Tetapi kerana tamak inginkan bunga yang banyak sempena raya, saya telah menggunakan baja kimia dan saya belajar dari kesilapan tersebut. Penggunaan bahan organik di laman kita tanpa racun-racun kimia menggalakkan kehadiran serangga-serangga pollinator ataupun serangga pendebunggaan seperti lebah, kelulut dan rama-rama. Jadi pilihan adalah dalam tangan kita. Pilihlah yang terbaik untuk pokok kita, untuk keluarga kita, untuk kucing-kucing kita dan alam sekitar. Sekian perkongsian saya, semoga bermanfaat. Sila subscribe, like dan share video ini agar saya lebih bersemangat untuk menghasilkan video-video bermutu selepas ini. Sehingga bertemu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.